pengawalan penyakit berjangkit yang digunakan pakai oleh Kementerian Kesihatan, Majlis Keselamatan Negara dan Kerajaan Persekutuan bersama-sama peraturan Parlimen yang dibuat oleh Speaker, Menteri yang menjaga hak ehwal Parlimen beserta ketua-ketua WIF dari semua parti tidak boleh mengatasi peruntukan perlembagaan persekutuan yang menjamin hak setiap ahli Parlimen masuk ke Dewan Rakyat. Terima kasih, Tuan Speaker. Jangan buang masa lah. Terima kasih. Jangan buang masa yang Muhammad Speaker kena explain. Tak apa, saya explain. Wakil WIP kena maklum. Apa ni Sungai Petani, Anthony Locke. Kena terang ni. Dan wakil daripada Amanah. Kita hadir hari itu. Kalau dia orang tak percaya kita WIP, dan kita buang WIP, kita ganti dengan ketua-ketua parti. Macam mana kita dah setuju, kita petikai? Ini bukan diputuskan oleh kita. Diputuskan oleh Kementerian Kesihatan. Kalau kita nak lawan Kementerian Kesihatan, tak apa. Isytiharkan ahli Parlimen, undi hari ini, kita nak menentang Kementerian Kesihatan. Ini soalnya ialah soal penyakit yang melibatkan semua kita. Kalau kita mula petikai tentang perlembagaan, boleh. Perlembagaan tak sebut pasal penyakit, okey, tidak ada masalah. Tapi saya akan menyokong Kementerian Kesihatan supaya kita adakan SOP untuk hadir di Parlimen. Terima kasih, Yang Hormat. Saya nak putuskan secara mutakhir dan muktamad. Saya tak nak lagi revisit benda ni sebab dah banyak sangat kita revisit, banyak kali sangat. Yang Berhormat, tadi tolong sekejap. Saya tak nak dengar lagi. Yang Berhormat tadi telah membangkitkan artikel 96, 97 Perlembagaan Persekutuan. Tak ada pun 96, 97 kata semua ahli Parlimen perlu berada di dalam Dewan pada setiap masa. Tak ada. 96 adalah mengenai no taxation unless authorized by law. Mana ada? 97 mengenai consolidated fund yang di bawah kuasa MOF. Mana dia? Tak ada. Di manakah terdapatnya di dalam Perlembagaan Persekutuan bahawa pada setiap masa saya perlu mendengar 222 orang member Parlimen dalam Dewan. Quorumnya 26 orang. Peraturan mesyuarat. Itu quorumnya. Dan kita ada 80 orang. Dan bukan saya nak kekang member Parlimen daripada berdebat. Semua yang dipilih oleh parti WIP boleh berdebat. Dipersilakan. Pada bila-bila masa saja. Yang dibenarkan oleh parti WIP. Padahal kalau kita tengok pun, pada setiap hari persidangan, bukannya 222 ada dalam Dewan pun. Yang datang satu hari dalam 100-120 orang. Dan yang 120 orang yang datang pun, bukannya mereka berada di dalam Dewan daripada pukul 10 hingga 5.30. Mereka keluar masuk. Padahal pada pukul 2.30 petang kadang-kadang, nak dapat quorum pun tak ada. Jadi apabila kita buat konsensus 80 orang ni, tiba-tiba perkara ni menjadi besar. Kenapa? Ini kita dah waste time 6 minit. Argue benda ni lagi. Benda ni telah diputuskan secara konsensus. Marilah kita sama-sama membalas budi dan jasa baik dan titik peluh frontliners kita. Membalas budi, jasa baik dan titik peluh Tan Sri Dr. Nur Hisham yang telah bertungkus lumus selama 7 bulan, hari-hari siang malam tak kira Ahad, Isnin, Selasa, cuti umum untuk mengawal penyebaran pandemik ini. Kita pun patutlah memberi keyakinan kepada beliau, kepada frontliners kita dan memberi kerjasama yang sepatutnya saya rasa. Ya. Jadi cukuplah. Saya nak minta marilah kita bahaskan bajet ni. Ya. Ahli-ahli yang berhormat, Tuan Dipertua, masalah di hadapan majlis peraturan mesyuarat. Tuan Dipertua, ini peraturan mesyuarat 81.1. Berkenaan dengan menubuhkan jawatan kuasa pilihan khas, saya dapati penyata di atas meja kita ada 9 jawatan kuasa pilihan khas yang telah ditubuhkan. Saya dapati bahawa tidak ada satu jawatan kuasa pilihan khas. Sekarang bahas bajet apa guna jawatan kuasa?
Alam sekitar, maaf ya sebab ini waktu sebelum bahas boleh dibangkitkan peraturan mesyuarat. Tuan Dipertua, saya pohon jawatan kuasa pilihan khas berkenaan dengan alam sekitar ditubuhkan kerana ianya drop daripada senarai yang lama. Dulu ada. Yang Mohd, saya faham. Sila tulis kepada saya akan bangkitkan dalam jawatan kuasa pilihan khas. Saya sudah bangkitkan dengan ahli-ahli daripada belah sini kita yang berada dalam jawatan kuasa. Mereka kata suara mereka tidak didengari dalam jawatan kuasa tersebut. Mana Maaf ada Tuan pula suara mereka tak di... Saya yang engage. Saya always engage dengan semua pihak. Keputusan saya tak pernah unilateral. Saya faham apa yang Saya Dato' katakan. nafikan bahawa saya tak mendengar semua suara yang membangkitkan isu di dalam jawatan kuasa. Tapi saya sudah pun menghubungi mereka dan itulah jawapan mereka. Terima kasih Tuan Dipertua.